Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita di mana kita sedang kupaskan daripada kitab Fiqh Sunnah jilid yang kedua dan telah kita sampai ke persoalan seterusnya di mana kita akan bincangkan di muka surat 232 insya-Allah. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan bersama dan telah kita bincangkan mengenai perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat hari raya dan perkara-perkara yang disunatkan sebelum seseorang mendirikan solat hari raya. Hari ini kita meneruskan perbincangan di muka surat 232, betul ya? Azan dan qamat pada solat hari raya, pada dua solat hari raya. Kita telah kupaskan sebelum ini di dalam perbincangan kita di mana seseorang itu disunatkan untuk melaungkan azan apabila hendak mendirikan solat fardu. Kalau tidak dapat melaungkan azan, setidak-tidaknya dilaungkan iqamah. Jadi telah kita bincangkan ketika bincangkan di dalam masalah solat fardu, perkara-perkara yang disunatkan. Setiap kali kita nak tunaikan solat fardu, kita disunatkan membaca iqamah. Tidak kira lelaki atau perempuan. Iqamatus solah tidak semestinya kita melaungkan kuat seperti mana di masjid. Bolehlah kita membacanya dengan perlahan, agak-agak kita dapat mendengarnya sendiri. Bagaimana nak laungkan iqamah sebelum kita dirikan solat? Kita boleh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita buat tak? Kalau kita memang dah amalkan, alhamdulillah. Kalau belum kita amalkan, baik kita amalkan. Ya, ini adalah contoh perkara-perkara yang boleh diamalkan, tidak kira oleh kaum muslimin atau kaum muslimat. Kita solat sendirian, kita baca qamat sendirian, agak-agak kita dapat dengar sendiri, alhamdulillah. Jadi dapatlah juga kita membaca, melaungkan qamat. Kalau kita dah amalkan seperti yang saya katakan, alhamdulillah. Tetapi kalau kita belum amalkan, cuba amalkan. Setiap kali kita solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat fardu, solat wajib, sebelum kita takbiratul ihram, laungkan qamat. Kalau kita solat berjemaah dengan suami, katakan, biar suami laungkan qamat. Tapi kalau kita sendirian, solat di rumah, baca sendiri. Bagaimana bacaannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian baru kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Contoh ya. Alhamdulillah. Kalau kita berada di masjid, muazzin akan laungkan qamat. Kalau telah masuk waktu, muazzin akan laungkan azan dahulu. Selepas laungan azan, kita solat qabliyah, solat sunat sebelum subuh ke, sebelum zuhur ke, sebelum isyak atau sebagainya. Kita solat sunat dahulu. Lepas solat sunat, selepas agak 10 minit, 15 minit selepas laungan azan, maka muadzin akan keluar laungkan qamat seperti mana yang kita baca tadi. Perbincangan kita di sini adalah itu kalau untuk solat fardu. Bagaimana kalau solat sunat? Sekiranya solat sunat, adakah kita disunatkan laungkan azan dan qamat?
Jawapannya tidak. Sama ada solat sunat, kalau kita nak solat sendirian, solat duha, tak perlu qomat. Kita masuk masjid nak solat tahiyatul masjid, tak perlu qomat. Kita nak tunaikan solat qiyamul lail, tak perlu qomat. Nak solat tasbih, nak solat hajat, nak solat apa, tak perlu qomat. Begitu juga ketika nak mendirikan solat sunat secara berjemaah. Kalau solat sunat secara berjemaah juga tidak perlu qomat. Ya. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, penulis membawakan tajuk azan dan iqamah pada solat 2 hari raya. Apabila kita kan 2 hari raya tu maksudnya solat hari raya Idul Fitri dan juga solat hari raya Idul Adha. Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di lapangan terbuka, yakni solat para sahabat solat berjemaah bersama Nabi SAW di tanah lapang. Ya. Setelah sampai di lapangan terbuka untuk mengerjakan solat hari raya, baginda terus memulakan solat tanpa azan dan iqamah. Jadi seperti mana kita katakan tadi, solat sunat tak ada azan, tak ada qamat juga, tak ada qad qamatis solat, semua tak ada. Dan tidak pula mengumandangkan as-salatu jami'atan rahimakumullah. Kadang-kadang kita amalkan demikian. Nabi SAW dan para sahabat pun tak lakukan demikian. Jadi mengikut sunnah, tidak perlu melakukan sesuatu apapun daripada hal-hal tersebut. Tak perlu kita baca ungkapan-ungkapan bacaan-bacaan tadi. Antara dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Jabir, kata mereka, lam yakun muadzinu yaumal fitr wala yaumal adha. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tidak perlu dikumandangkan azan. Lam yakun yu'adzan. Tidak perlu, tidak ada laungan azan untuk solat Idul Fitri dan Idul Adha. Imam Muslim pula meriwayatkan daripada Atha, katanya, aku diberitahu oleh Jabir bahawasanya pada solat Idul Fitri tidak dikumandangkan azan sama ada sebelum atau sesudah imam keluar, dan tidak pula laungan qamat ataupun seruan-seruan yang lain. Pastinya pada hari itu tidak ada panggilan ataupun apatah lagi laungan qamat. Jadi tak ada laungan qamat lah, seperti mana yang telah kita katakan. Azan dan qamat itu hanya untuk solat fardu. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas katanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam salal Eid bi ghairi adhanin wala iqamah wa kana yakhutubu khutbataini qa'iman yafsilu bainahuma bi jalsah. Bahawasanya Nabi SAW tunaikan solat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa laungan azan dan tanpa laungan qamat. Pada ketika Nabi SAW berkhutbah, Nabi SAW berkhutbah, baginda berdiri dan memisahkan antara dua khutbah tadi dengan duduk seketika. Jadi selalu seperti mana yang kita lihat ketika solat hari raya lah. Solat hari raya beza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat khutbah dahulu, lepas khutbah solat. Solat hari raya, solat dahulu, lepas solat hari raya, lepas solat maka khatib naik atas mimbar khutbah. Dua khutbah. Nabi solat khutbah pertama, kemudian duduk seketika, bangun khutbah yang kedua. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Kalau di zaman Nabi SAW tidak ada laungan azan, tidak ada laungan iqamah. Hari ini memang kita, masjid-masjid kita pun memang tidak ada laungan azan dan iqamah. Tetapi masjid-masjid kita hari ini atau apa yang kita amalkan, sebelum solat itu seringkali muazzin akan bangun, akan laungkan. Contoh, as-salatu jami'atan rahimakumullah. Salat jemaah
akan didirikan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Jadi semua bangun diri. Persoalan, di zaman Nabi SAW tidak lakukan demikian. Tetapi kenapa kita buat? Jadi kalau kita lihat ya, kalaulah solat Jumaat, kita tahu muadzin akan, imam akan khutbah dahulu, lepas habis khutbah, turun, kita tahu nak tunaikan solat. Akan ada laungan qamat. Tetapi kalau solat hari raya, seperti mana saya katakan, kita akan solat dahulu. Kalau solat dahulu, semua tengah duduk, imam tiba-tiba datang, Allahu Akbar, orang semua kelang kabut. Jadi ada yang jauh-jauh kat belakang. Ada yang tingkat 2, tingkat 3 masjid. Di zaman Nabi tak ada tingkat 2, tingkat 3 masjid. Semua nampak Nabi. Nabi masuk, semua boleh nampak Nabi, semua boleh berdiri. Nak mula solat. Tapi zaman sekarang tak. Kerana dah makin besar dah. Jadi atas dasar demikian, nak kena announce kepada jemaah. Para jemaah sekalian, solat akan didirikan. Jadi nak beritahu sama ada, marilah kita bersiap sedia, bangun. Kita boleh sebutkan demikian jugalah. Tetapi kalau bahasa-bahasa demikian, nanti satu cakap bahasa lain, satu cakap begini, begitu. Sebab tu sebagai masjid, kita konsistenkanlah. As-salatu jami'atan rahimakumullah. Contoh. Atau as-salatu jami'ah. Ataupun apa juga laungan boleh kita baca. Haram tak? Tak haram. Diperbolehkan kerana di situ ada masalah, kerana ramai jemaah semua akan mula bangun. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Perbincangan kita adalah tak ada azan, tak ada iqamah. Azan dan iqamah itu hanyalah untuk solat fardu. Baik, persoalan seterusnya, bertakbir pada solat hari raya. Baik. Jadi sekarang kita nak bincangkan pula bagaimana tata cara solat hari raya. Solat hari raya, solat yang 1 tahun 2 kali sahaja. Kadang-kadang orang pun lupa. Macam mana solat? Sebab tu selalu sebelum solat, Pak Imam akan ingatkan para jemaah yang dirahmati Allah. Kita akan mendirikan solat sebentar lagi. Ketahuilah solat hari raya berbeza sedikit dengan solat biasa. Solat hari raya, selepas takbiratul ihram, kalian akan melakukan takbir sebanyak 7 kali. Pada rakaat kedua, apabila kalian telah bangun, kalian akan laungan takbir sebanyak 5 kali. Laungan takbir rakaat pertama 7 kali tadi tidak termasuk takbiratul ihram. Laungan takbir pada rakaat kedua pula tidak termasuk takbir bergerak, yang kita bergerak daripada sujud Allahu Akbar, tak termasuk. Jadi dengan arti kata yang lain, apabila nak mula solat, kita dah jatuhkan niat. Sengaja aku tunaikan solat hari raya, atau sengaja aku tunaikan solat Idul Fitri, sunat, menjadi makmum kerana Allah. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram tak kira. Kemudian ada 7 takbir. Ini beza. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itulah laungan takbir yang ada ketika solat hari raya. Kadang-kadang Pak Imam dah ingatkan, jangan lupa kita nak tunaikan solat sekali, Alhamdulillah. Pak Imam pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak takbir pula. Dia suruh diingatkan orang, biasalah. Kadang-kadang berlaku perkara demikian. Apabila berlaku perkara demikian, jangan panik. Pertama sekali, laungan takbir sebanyak 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua disunatkan. Dia bukan rukun solat. Solat tetap sah. Jadi kalau imam dah terlupa, tak apa. Kedua, apabila berlaku perkara sedemikian, terus ingat, Alhamdulillah. Ini menunjukkan kebesaran Allah, kita ni manusia. Manusia membuat kesilapan. Kita tengok senang, tak senang. Menjadi imam diri kat depan tu, sukar. Masalah tanggungan ni, aku nak menanggung, nak jadi imam, pemimpin ni seolah-olah nak jadi imam tu kita lihat macam senang. Contohlah, kita ada kawan-kawan begini,
Kemudian ada raja lah. Kalau kat Singapura presiden ke Perdana Menteri ke datang. Nak kena minta izin. Nak minta izin apa? Nak minta izin kepada Perdana Menteri, boleh tak izinkan anak saya kat sekolah dibenarkan pakai tudung? Cus satu orang ke depan. Awak cakap lah. Awak cakap. Yang kat belakang tak apa, saya amin saja. Nak pergi depan, boleh tak? Dia bukan cakap nak minta kipas angin ke, ini contoh. Benda sensitif ustaz ni pun tak agak-agak. Tapi Perdana Menteri ada ni sekarang ni. Tak ambil peluang tu, tak jumpa dia lagi. Ini contoh. Okey. Siapa dah jadi wakil? Tak nak, semua tak nak. Okey, satu orang kena jadi wakil, jumpa. Gementar tak? Aku ni jadi beban ni sekarang ni. Apa nak cakap? Tapi dia cakap ni on behalf of umat Islam. Kerana hari ini walaupun nurse-nurse dah dapat pakai tudung, tetapi anak kita ni dah remaja, anak perempuan masuk secondary school, masuk junior college, masih tak dapat dibenarkan pakai tudung. Macam mana ni? Contoh. Satu orang kena cakap, awak kena ke depan. Ya Allah, begitulah Pak Imam. Pak Imam ni nak kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka-mereka yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka-mereka yang Kau murkai, bukan pula jalan mereka-mereka yang sesat. Ya Allah, selamatkanlah kami. Nak ke depan. Dah cakap dah, nanti takbir 7 kali sampai ke depan. Dengan keadaan demikian, kemudian aku ke depan ni pun aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian ni. Kat belakang aku tu memang lagi orang yang hari-hari baca Quran, hari-hari ada yang qiyamul lail. Kita ni penuh ada buat dosa juga nak ke depan. Sebab itu kadang-kadang menjadi imam tu bukan mudah. Ini contoh. Jadi kalau imam tersilap, tak apalah. Macam dah jumpa Prime Minister, good afternoon sir. Ini afternoon ke morning? Good morning. Tersalah. Nak panggil sir ke madam ke mister ke, salah. Ini contoh. Berlaku perkara sedemikian menunjukkan kita manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Alhamdulillah. Jangan komplain lah. Tak perlu nak kongsi kat social media. Tadi kat masjid sekian-sekian, imam lupa. Awak belum jadi imam. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi yang dikatakan laungan takbir itu 7 kali pada rakaat pertama. 7 kali tak termasuk takbiratul ihram. Pada rakaat kedua, laungan takbir 5 kali. 5 kali tak termasuk takbir bergerak. Boleh ingat tak? Okay, Alhamdulillah. Setiap kali nak tunaikan solat hari raya, Pak Imam akan ingatkan. Pasal kita ni lupa. Kita pun lupa. Jadi sekarang tak payah lupa. Ingat 7 dengan 5. Kadang-kadang confuse lah Ustaz. 7 ke 9? 5 ke berapa? Kita ada 7 petala langit, 7 petala bumi. Ingat 7 lah. 7. Rakaat pertama. Rakaat kedua selalu kurang daripada rakaat pertama. Baik. Kita sambung perbincangan. Solat hari raya berjumlah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca suratul Fatihah, disunatkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Dan pada rakaat kedua disunatkan membaca takbir sebanyak 5 kali. Sambil mengangkat kedua tangan setiap kali bertakbir. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya bahawasanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idis ithnatai asyarata takbirah. Sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Walam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW bertakbir sebanyak 12 kali ketika mengerjakan solat hari raya. 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Baginda tidak mengerjakan solat sunat apapun sebelum atau sesudah solat hari raya. Contoh. Tak ada qabliyatan. Aku nak solat qabliyah. Tak ada. Qabliyah kalau solat subuh ada qabliyah. Aku nak solat ba'diyah. Tak ada. Ba'diyah solat lepas maghrib, lepas isyak ada ba'diyah. Solat hari raya tak ada qabliyatan, tak ada ba'diyatan. Itulah dia. Alhamdulillah.
Jadi takbir selepas takbir Takbiratul Ihram, rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali. Jangan lupa. Pada rakaat kedua takbirnya 5 kali. Bila kita bertakbir 7 kali tadi, selepas kita bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Lepas takbiratul ihram, sebenarnya kita disunatkan membaca doa iftitah. Apa tu doa iftitah? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop. Ataupun nak sambung, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Seterusnya, boleh. Kita dah tahu doa iftitah ada berbagai-bagai. Ada yang panjang, ada yang pendek. Boleh kita pilih nak baca doa apa sekalipun. Tetapi selepas takbiratul ihram, baca doa iftitah. Ini ramai kadang-kala imam atau makmum tak baca. Dia kata, kenapa imam diam? Lepas takbiratul ihram, doa iftitah dulu. Baru laungan takbir 7 kali. Menurut riwayat Imam Abu Daud dan Ad-Darqutni disebutkan Nabi SAW bersabda, membaca takbir pada solat Idul Fitri sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, dan bacaan solat yang lain dilakukan sesudahnya. Semua sama. Jadi kecuali yang ke depan saja. Alhamdulillah. Membaca takbir ini selepas takbiratul ihram. Jadi kita baca takbir. Jadi kalau apabila kita ingat, ketika kita tunaikan solat Idul Fitri, bagaimana suasananya? Suasananya adalah kita baru habis menyempurnakan puasa Ramadan sepanjang 1 bulan. Sepanjang 1 bulan Ramadan kita berpuasa. Diikuti dengan 10 malam terakhir asyara awakhir. Ada yang berqiyamul lail dan sebagainya. Kemudian di dalam situ ada malam Lailatul Qadar. Malam 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah suasananya. Dan semalam terbenamnya matahari, habislah Ramadan. Ramadan meninggalkan kita. Subhanallah. Hari pembebasan daripada api neraka, hari pengampunan. Alhamdulillah. Kembali kepada fitrah. Allahu Akbar. Pada waktu malam, selepas terbenamnya matahari, kita pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai waktu pagi, bertakbir. Lepas salat hari raya, dah tak ada takbir. Itulah dia senario, konteks, keadaan kita tunaikan solat hari raya Idul Fitri. 1 bulan Ramadan, pengampunan dosa dan pembebasan daripada api neraka. Maka pada ketika kita menunaikan solat hari raya tu, beza dengan solat biasa. Ada keadaannya, suasananya berbeza. Terutama sekali mereka-mereka yang menghayati Ramadan, yang menunaikan hak Ramadan, berpuasa, bertilawah dan sebagainya. Jadi ketika tunaikan solat hari raya di waktu pagi, kembali kepada fitrah. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Allahu Akbar. 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 Jadi ketika kita takbir tu penuh penghayatan. Kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di pagi raya. Ada beza. Kalau kita tak menghayati suasana, takbir 7 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita hanya fikirkan yang 4, 5, 6, 7. Sebab tu kadang-kadang para jemaah yang dirahmati Allah, solat kita ini kita hanya menitik beratkan kadang-kadang perkara-perkara zahiriah, rukun-rukun solat. Kita jaga perkara-perkara syariat dia saja. Hakikat makrifatnya kadang-kadang hilang. Tak ada kekhusyukan, tak ada kenikmatan. Pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tak ada. Jadi kita kena ubah sikit. Ubah. Jadi demikianlah. Jadi pada hari raya
pagi raya tersebut kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun tunaikan solat berbeza. Ustaz, macam nak kira Ustaz nak pakai tasbih ke tidak? Inilah selalu saya kalau jadi imam tu pun nak kena fikirlah. Kerana apa? Nak laungkan takbir, nak laungkan dengan penuh penghayatan. Satu. Kemudian nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ni sekarang. Pada masa yang sama nak kira ni jumlah 7. Kerana kat belakang tu akan ada orang senantiasa nak cari fault. Ini imam ni salah ni, kena 1. Dia orang ada nak mengagungkan membesarkan Allah, dia 1. 2, dia tak lihat, tak penghayatannya kurang. Imam salah tak? 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Jadi selalunya selepas takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, lalu takbir. Allahu Akbar. Ni boleh buat tanda lah nak buat begini ke begitu tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Allahu Akbar. 7. Jadi nak kena tandakan 7. Baru baca Fatihah. Inilah pendapat yang terkuat di dalam masalah bertakbir pada solat hari raya. Inilah pula yang menjadi pegangan para sahabat, tabi'in dan para imam. Ibnu Abdul Bar berkata, diriwayatkan daripada Nabi SAW dengan berbagai sanad bahawasanya baginda bertakbir ketika solat hari raya sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dari Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Abu Waqid dan Amr bin Auf Al-Muzani. Tidak ada satu riwayat pun, sama ada sanadnya kuat maupun yang lemah, yang menyalahi hadis ini. Ini juga yang semestinya diamalkan. Ya. Sebab tu ini yang kita lakukan hari ini. Kita masih mengamalkannya, walhamdulillah. Nabi SAW hanya berdiam diri di antara jarak antara satu takbir dengan takbir berikutnya. Dan tidak ada satu bacaan tertentu yang diucapkan pada waktu berdiam tersebut. Tetapi Imam Tabarani dan Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat daripada Ibnu Mas'ud, iaitu sesuai dengan ucapan dan perbuatannya, bahawa ketika di antara 2 takbir tersebut dia membaca hamdalah dan selawat ke atas Nabi SAW. Demikian pula diriwayatkan daripada Huzaifah dan Abu Musa. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ketika antara takbir tadi, apa yang harus kita baca? Ada ulama katakan diam saja, Allahu Akbar. Tapi ada ulama galakkan kita baca, contohnya Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca dengan perlahan. Hukum membaca takbir sebagaimana yang telah disebutkan adalah sunat, sehingga tidak batal solat seseorang apabila meninggalkannya, sama disengaja ataupun tidak. Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Imam Syaukani menegaskan bahawasanya jika seseorang ketinggalan takbir kerana lupa, bahkan tidak perlu sujud sahwi. Jadi ianya sunat. Kalau tertinggal, tak mengapa. Solat, teruskan solat. Jangan ghostan. Jangan dah baca Fatihah terus takbir pula. Lagi masalah bikin confuse kepada jemaah. Ya. Kita lihat footnote di bawah. Menurut mazhab Hanafi, seseorang dikenaki bertakbir sebanyak 3 pada rakaat pertama setelah bertakbiratul ihram dan sebelum membaca suratul Fatihah. Manakala pada rakaat kedua dikehendaki membaca takbir sebanyak 3 kali sebelum membaca suratul Fatihah. Ini perbezaan-perbezaan. Kita lihat footnote di bawah. Nombor 2, Imam Ahmad dan Syafi'i mensunatkan supaya antara 2 takbir tersebut dipisahkan dengan berzikir kepada Allah dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahawa seseorang dikehendaki bertakbir secara berurutan tanpa perlu dipisahkan antara 2 takbir dengan bacaan zikir. Jadi ada ulama katakan disunatkan baca zikrullah,
Ada ulama katakan tidak, tetapi bolehlah kita baca dan disunatkan di dalam mazhab Syafi'i untuk kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di dalam hati, kemudian takbir. Baca di antara takbir-takbir tadi kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Perbincangan seterusnya. Solat sunat sebelum atau sesudah solat hari raya. Kita dah bincang tadi. Ada tak solat sunat? Tak ada. Kecuali apa? Kecuali apa? Tak ada solat sunat sebelum atau sesudah solat Idul Fitri atau Idul Adha. Kecuali solat sunat tahiyatul masjid kalau kita masuk ke dalam masjid. Kita tunaikan solat dalam masjid. Masuk masjid, tunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Tak kiralah ketika kita solat hari raya ke, ketika kita tunaikan solat Jumaat ke, ketika kita datang kuliah ke, ketika kita datang syarahan ke, masuk masjid, tunaikan solat 2 rakaat. Solat tahiyatul masjid. Kalau kebetulan dah waktu duha, masuk masjid hari ini, kita boleh terus tunaikan solat duha. Alhamdulillah. Selain daripada itu, hari raya tak ada solat sunat sebelum atau sesudah yang lain. Kecuali apa tadi? Solat sunat tahiyatul masjid. Dan solat sunat tahiyatul masjid pun hanya disunatkan kalau orang itu masuk ke dalam masjid. Kalau masjid dah penuh, dia tunaikan solat di koridor luar. Kadang-kala tunaikan solat di masjid dah penuh sampai tempat masuk bilik kindergarten budak, bilik tadika. Kalau tunaikan solat dalam bilik tadika, tak perlu tunaikan solat tahiyatul masjid. Sama ada pada hari raya atau pada hari Jumaat. Kadang-kala saya lihat jemaah datang lewat hari Jumaat, masjid bahagian bawah penuh, bahagian sampai atas. Masuk pihak masjid buka ruang, bilik tadika kanak-kanak, bilik nursery, kadang-kala sebagian office, kadang-kala auditorium, buka. Mereka tunaikan solat 2 rakaat, tak perlu. Kerana itu tadika. Itu auditorium. Macam sekarang, kadang-kala kuliah, kadang-kala sebagian kuliah diadakan di masjid. Tunaikan solat tahiyatul masjid lah. Sebagian kuliah kadang-kala diadakan di bilik darjah. Adakah kita tunaikan solat tahiyatul masjid? Tak. Kalau kadang-kala dia adakan kuliah di auditorium masjid, tak perlu tunaikan solat tahiyatul masjid. Begitu juga. Kalau hari biasa tak perlu tunaikan solat tahiyatul masjid, maka hari raya ke hari Jumaat kita datang tak perlu tunaikan solat tahiyatul masjid. Begitu juga kalau kita tunaikan solat hari raya di stadium. Tunaikan solat hari raya di tanah lapang, datang terus duduk. Tak ada solat sunat. Tak ada solat sunat untuk di stadium, di tanah lapang. Begitu juga hari Jumaat, katakan kadang-kala sebagian masjid dia buka ruang kapak pun dia buka. Pasal jemaah ramai. Kalau kita masuk kapak, duduk kat kapak, tak perlu tunaikan solat tahiyatul masjid. Ini contoh. Tetapi kadang-kala kita lihat sebagian jemaah tu hari Jumaat datang lewat, terus dah biasalah momentum dia datang terus tunaikan solat. Sedangkan dia berada di kapak. Contohlah para jemaah. Jadi ini semua perkara-perkara, jadi kita jadi bijak. Sebab tu kalau kita tunaikan solat, datang lewat, kalau berada di luar, terus duduk. Kerana ini bukan masjid. Ini perkarangan masjid. Tempat kebun ke, tempat bilik darjah dan sebagainya. Penulis mengatakan, tidak terdapat suatu keterangan pun yang menyatakan adanya solat sunat sebelum atau sesudah solat hari raya. Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan solat apa jua pun apabila datang ke lapangan terbuka untuk mengerjakan solat hari raya, baik sebelum atau sesudah solat hari raya. Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah SAW yaumal id fasalla rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi SAW tunaikan solat 2 rakaat pada hari raya. Baginda keluar, tunaikan solat hari raya 2 rakaat dan tidak tunaikan sebelum atau selepas
solat itu dengan apa juga solat yang lain. Jadi di sini dapat kita lihatlah. Kerana Nabi SAW tunaikan solat di tanah lapang. Dari Ibnu Umar bahwasanya annahu kharaja yaumal id falam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi SAW keluar pada hari raya dan baginda tunaikan solat dan tidak tunaikan solat sebelumnya atau selepasnya. Maknanya hampir samalah. Wa dzakara anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Dan demikianlah dikatakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahwasanya annahu kariha as-salata qabla al-id. Dimakruhkan mengerjakan solat sebelum solat hari raya. Jangan sebelum solat raya kita solat-solat sunat, contoh. Bahkan ada juga yang mengatakan pada hari tersebut tak disunatkan solat duha. Kerana solat hari raya tu dilakukan pada waktu duha. Berarti pada waktu duha telah pun kita mendirikan solat hari raya. Mengenai solat sunat mutlak, Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari bahawasanya tidak ada dalil khusus yang melarangnya kecuali apabila dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan sebagaimana pada hari-hari yang lain. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau kita nak tunaikan solat sunat tak ada kena-mengena, jangan rasa kita kena lakukan. Ianya qabliyah id, ba'dal id, tak ada. Tak ada solat sunat sebelum, tak ada solat sunat selepas. Tetapi kita dah balik rumah, orang semua jalan raya, saya ini seorang di dalam rumah. Tak ada kawan, tak ada saudara, musafir di Aidilfitri. Daripada aku termenung, menangis, nak solat sunat lah. Silakan, boleh. Jangan ingat itu adalah ba'diyahnya. Ya? Baik. Orang yang sah mengerjakan solat hari raya. Solat hari raya adalah sah dilakukan oleh setiap lelaki, setiap perempuan, kanak-kanak. Sama ada mereka dalam keadaan musafir atau mukim. Musafir atau dalam negeri. Secara berjemaah maupun sendirian. Di rumah, di masjid ataupun di lapangan. Sesiapa yang tertinggal berjemaah dalam solat ini, hendaklah orang itu tetap mengerjakan solat hari raya 2 rakaat. Solat hari raya afdalnya ditunaikan secara berjemaah. Afdalnya seperti mana telah kita sebutkan dilakukan di tanah lapang. Kalau solat di masjid tidak dapat menampung solat tersebut, maka tunaikan solat lelaki, perempuan, kanak-kanak semua silakan. Cuma kadang-kala kita terlambat bangun. Lepas subuh, ngantuk sangat, lelap sekejap, sadar saja dah pukul 8.30. Ya Allah, nak tunaikan solat hari raya dah tak sempat, nak pergi masjid tak sempat, nak pergi tanah lapang tak sempat. Memandangkan dah tak sempat, pergi berjemaah, tunaikan solat sendirian. Masih lagi disunatkan, digalakkan untuk mendirikan solat hari raya. Imam Bukhari membuat satu bab dalam kitab sahihnya dengan berkata bab tersebut, bab jikalau seseorang tinggal mengerjakan hari raya, hendaklah dia tetap mengerjakan solat hari raya sebanyak 2 rakaat. Demikian juga halnya suri rumah yang berada di rumah atau tinggal di perkampungan yang tak sempat datang hari raya, solat hari raya. Kita dah kata afdalnya sebaiknya semua keluar rumah hadiri solat hari raya. Tak kira wanita suci atau haid. Ya. Kerana Nabi SAW menyebutkan hadza idina ahlul Islam. Ini adalah hari raya kita sebagai umat Islam. Anas bin Malik pernah menyuruh maulanya Ibnu Abu Utbah yang tinggal di perkampungan supaya mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya untuk mengerjakan solat dan bertakbir seperti solat dan takbirnya penduduk kota. Ikrimah mengatakan bahawasanya penduduk Sawat berhimpun pada waktu hari raya dan mengerjakan solat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Atha berkata, seseorang yang tertinggal berjemaah dalam solat hari raya hendaklah mengerjakannya sebanyak 2 rakaat secara bersendirian. Alhamdulillah. Afdalnya keluar rumah solat berjemaah di masjid. Tetapi atas sebab-sebab tertentu tak sempat, tertidur, terlupa atau sebagainya, solat sunat di rumah. Solat sunat hari raya. Bagaimana solat sunat hari raya di rumah? Sama juga. Cuma khutbah tak ada.
takbir, Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian takbir 7 kali, baca suratul Fatihah, baca surah. Yang lain semua masih seperti solat biasa. Pada rakaat kedua, ketiga bangun, Allahu Akbar, takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu baca Fatihah. Demikian. Disunatkan berjemaah dan selepas solat berjemaah tadi, sebaiknya para makmum jangan bangun, jangan balik. Kerana selepas solat hari raya, kita ingin dengar khutbah hari raya. Khutbah hari raya bukan seperti khutbah Jumaat. Solat Jumaat khutbah setiap hari, setiap minggu ada khutbah Jumaat. Tetapi solat hari raya setahun sekali, setahun 2 kali khutbah hari raya. Maka khutbah hari raya berbeza. Solat Jumaat yang hadir hanya kaum lelaki diwajibkan. Kaum perempuan tak hadir. Khutbah hari raya yang akan dengar kaum lelaki dan kaum perempuan juga. Maka ketika menyampaikan khutbah, seorang imam, seorang khatib yang bijak akan ikut sunnah Nabi SAW. Ada sebagian khutbahnya untuk kaum muslimin secara umum. Ada sebagian khutbah untuk kaum muslimat. Kerana hari ini kaum muslimat datang hadir salat berjemaah. Setiap minggu cuma kaum lelaki saja. Jadi khutbah hari raya ni, kalaulah dalam politik, dia tu ibarat macam National Day rally lah. National Day kan, selalu setiap minggu, setiap tahun, 2 minggu selepas National Day, Prime Minister akan sampaikan rally. Semua nak dengar. Ekonomi nak maju ke, nak ada habuan ke, nak dapat GST, duit GST ke, nak begitu, nak begini, pengumuman yang penting, tunggu National Day Rally. Contoh. Maka khutbah hari raya tu special. Dia tak boleh sama same old thing, tak boleh. Kena ada sesuatu peringatan. Ini contoh. Hukum khutbah hari raya juga adalah sunat. Tak wajib. Tetapi memandangkan saya katakan ianya sesuatu yang mustahak yang bakal disampaikan oleh imam, khalifah ke, imam ke, akan menyampaikan khutbah, message setahun sekali, setahun 2 kali. Apa dia message? Nak kena dengar. Ianya sunat. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi SAW pergi ke musalla. Ini peristiwa bagaimana Nabi SAW lakukan hari tersebut. Baginda pergi ke musalla. Musalla itu adalah tempat solat, lapangan di luar. Bukan di masjid. Awal perbuatan yang dilakukan adalah mengerjakan solat hari raya. Setelah itu baginda menghadap kepada orang ramai yang sedang duduk. Lalu baginda menyampaikan wasiat, nasihat dan menyuruh mereka supaya berbuat amal kebaikan. Jika mereka hendak mengirim suatu pasukan, kalau sekiranya kebetulan pada ketika itu Nabi nak mengirim pasukan tentera atau sebagainya, jika hendak mengirim suatu pasukan ketenteraan ke suatu tempat atau hal-hal yang perlu dilakukan dengan segera, maka ketika itulah baginda memerintahkan. Jadi sebab itu saya katakan, penting khutbah ini. Setahun sekali, masyarakat, para sahabat nak tahu perkembangan atau sesuatu berita yang penting, sampaikan ketika khutbah hari raya. Ini khutbah ini bukan khutbah Jumaat setiap minggu. Ini setahun sekali. Jadi baginda akan menyampaikan perkara-perkara yang penting. Ingatkan supaya bertakwa. Ingatkan tentang perkara-perkara yang penting. Setelah itu baginda pun pulang ke rumahnya. Seterusnya Abu Sa'id menceritakan, demikianlah kebiasaan ini dilakukan sehingga beberapa waktu yang cukup lama. Sehingga pada satu ketika aku pergi untuk mengerjakan solat hari raya dengan Marwan. Pada waktu itu dia menjadi governor di Madinah. Aku tidak dapat memastikan sama ada hari itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Setibanya di musalla, terlihatlah sebuah mimbar yang disediakan oleh Kathir bin As-Salat. Tiba-tiba Marwan hendak naik ke atasnya sebelum mengerjakan solat hari raya. Aku pun menarik bajunya. Tapi dia membalas tarikan itu dan terus naik lalu berkhutbah sebelum mengerjakan solat. Kemudian aku berkata kepadanya, demi Allah, kamu telah mengubah kebiasaan sunnah yang selama ini kami lakukan. Marwan menjawab, wahai Abu Sa'id, apa yang kamu ketahui sekarang ini sudah tidak ada lagi.
Maka jawabku pula, demi Allah, apa yang aku ketahui itu lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui. Marwan berkata lagi, orang-orang itu tidak mau mendengar khutbahku apabila dibacakan setelah mengerjakan solat. Oleh itu aku menyampaikan khutbah sebelum mengerjakan solat. Jadi ketika zaman Marwan, diubah. Khutbah disampaikan sebelum solat. Kerana apa? Kerana kalau dah lepas solat, ada sebagian jemaah pulang. Ini masalah. Jadi atas dasar demikian, sebagian khalifah pada ketika itu ubahkan sedikit. Tetapi sunnahnya, solat dahulu, barulah disampaikan khutbah. Dari Abdullah ibnu As-Sa'ib katanya, aku pernah menghadiri solat hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai solat, baginda bersabda yang bermaksud, kami sekarang akan menyampaikan khutbah. Barang siapa yang ingin mendengarnya, duduklah. Tetapi siapa yang tidak mau mendengarkannya, silakan pergi. Siapa yang tak mau mendengar khutbah Nabi, silakan pergi. Ada tak sahabat nak bangun? Tak ada. Maksudnya, ianya sunat, bukan wajib. Tetapi para sahabat tidak akan bangun kerana Nabi akan menyampaikan khutbah yang penting. Keterangan yang menyatakan bahawasanya dua khutbah hari raya harus dipisahkan dengan duduk, ada sebagian ulama mengatakan adalah dhaif. Imam Nawawi berkata, tidak terdapat satu hadis pun yang menerangkan bahawasanya khutbah mesti diulang-ulangi sebanyak 2 kali. Tetapi disunatkan membaca tahmid selain itu. Selain itu tidak ada sebuah hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengannya. Ada sebagian ulama katakan hadis mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan khutbah 2 kali adalah tidak sampai ke darjat sahih. Yang 2 kali itu adalah solat Jumaat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i disunatkan. Imam Ibnul Qayyim berkata, Nabi SAW memulakan semua khutbahnya dengan membaca hamdalah. Dan tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahawasanya baginda memulakan khutbah 2 hari dengan membaca takbir. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunnahnya dari Sa'ad selaku muadzin, Nabi SAW berkata, annahu kana yukabbiru baina adhafil khutbah wa yukthiru takbir fi khutbatil idain. Baginda bertakbir di sela-sela khutbah dan memperbanyakkan takbir ketika dalam khutbah hari raya. Jadi maksudnya para jemaah, ketika khutbah hari raya tetap dimulakan dengan membaca hamdalah, alhamdulillah atau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan sebagainya. Tetapi hadis ini tidak bermaksud bahawasanya baginda memulakan khutbahnya dengan takbir. Para ulama berbeza pendapat mengenai pembukaan khutbah pada solat hari raya dan solat istisqa. Ada yang mengatakan bahawasanya pada khutbah hari raya mesti dimulakan dengan membaca takbir dan khutbah istisqa dengan membaca istighfar. Ada pula yang berpendapat bahawasanya semuanya itu dimulakan dengan membaca tahmid. Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahumullah menyatakan bahawa pendapat kedua inilah yang benar berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulakan dengan bacaan hamdalah, maka dia terputus. Jadi atas dasar demikian, kita kena baca alhamdulillah. Apa juga perkara yang kita lakukan, jangan lupa baca alhamdulillah. Apa juga perkara yang kita nak buat, jangan lupa baca bismillah dan alhamdulillah. Maka ketika sampaikan khutbah, Nabi SAW juga membaca alhamdulillah. Di samping itu, Nabi SAW selalu memulakan khutbahnya memang dengan bacaan hamdalah. Adapun perkataan para fuqaha bahawasanya khutbah istisqa hendaknya dimulakan dengan membaca istighfar, sedangkan khutbah hari raya dengan membaca takbir, tidak berlandaskan kepada sunnah Nabi SAW sama sekali. Bahkan sunnah baginda berlainan dengan perkataan para ulama. Sebab Nabi SAW selalunya memulakan khutbahnya dengan membaca hamdalah. Maksudnya para jemaah, kenapa perbincangan ini? Kerana ada sebahagian golongan yang berpendapat kalau khutbah hari raya kita mulakan dengan imam naik atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi masalahnya, kita nak mulakan khutbah dengan takbir atau nak mulakan khutbah dengan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh atau sebagainya. Dengan alhamdulillah. Sebahagian besar ulama mengatakan disunatkan kita mulakan khutbah hari raya tadi dengan membaca alhamdulillah. Jadi sebaiknya kalau dapat alhamdulillah kita lakukan perkara sedemikian. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita pada hari ini mengenai solat hari raya. Bagaimana kalau sekiranya seseorang tidak sempat solat hari raya kerana di waktu pagi dia bekerja? Ataupun dia sibuk atau tidak kesempatan atau ngantuk sangat. Lepas subuh terus tidur sampai pukul 11, pukul 12. Bagaimana? Baik. Abu Umair bin Anas berkata, bapa saudaraku daripada kalangan Ansar yang termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku sebagai berikut. Pada suatu hari, pada suatu waktu, anak bulan Syawal ditutupi sehingga kami tidak dapat melihatnya. Kami pun di pagi harinya tetap berpuasa. Tiba-tiba menjelang petang datanglah satu khalifah dan bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka melihat anak bulan pada malam semalam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kaum muslimin supaya berbuka dan pergi solat hari raya keesokan harinya. Jadi pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyangka tadi malam tak ada anak bulan pasal tidak kelihatan, tetapi kemudian ada kabilah datang kata mereka nampak anak bulan. Maka ni puasa Ramadan yang terakhir ni cukupkan 30 hari, memandangkan ada yang menyaksikan telah nampak anak bulan, maka Nabi pun katakan hari ini hari raya Id. Maka mereka pun batalkan puasa dan menyambut hari raya, dan pada keesokan harinya baru mereka mendirikan solat hari raya kerana waktu tu dah petang. Ya, solat hari raya dilakukan, ditunaikan hanya pada waktu pagi. Sampailah sebelum tergelincir matahari. Once dah tergelincir matahari, habis waktu solat hari raya. Hadis ini diambil sebagai dalil yang bagi para ulama yang berpendapat bahawasanya sekiranya suatu jemaah ketinggalan melakukan solat hari raya kerana sesuatu halangan, maka mereka dibolehkan melakukannya pada keesokan harinya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita untuk hari ini. Kita bincang sampai di sini. Pada pertemuan akan datang kita akan kupaskan pula penyambutan hari raya. Bagaimana kita menyambut hari raya? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana hukum kalau kita bersukaria? Adakan pertunjukan, nyanyi-nyanyian, makan-makan dan ziarah menziarahi dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab, akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan. Silakan para jemaah. Baiklah, kalau tak ada apa-apa sampai di sini saja pertemuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.